Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini. Walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu, untuk sama-sama kita boleh beramal dengan ilmu yang kita perolehi, dan semoga kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita akan meneruskan perbincangan kita berdasarkan kepada buku teks Kafah Pelajaran Aqidah untuk tahun 3 ini, kerana pelajaran kita pada buku Kafah telah habis. Kita masuk kepada buku Aqidah, buku teks Kafah Aqidah tahun 3. Dan kita masih lagi berbincang di atas tajuk beriman kepada kitab. InsyaAllah perbincangan kepada kita pada hari ini ialah dalil aqli beriman kepada kitab. Dalil akal. Sebelum ini kita dah baca tentang dalil naqli, iaitu dalil Al-Quran yang mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana dia dalil aqli? Mana akal kita boleh berfikir, berbincang, supaya akal kita ini boleh menerima tentang kepercayaan, keyakinan tentang kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, mari sama-sama kita baca insya-Allah untuk kita mengambil kefahamannya. Dalil akli beriman kepada kitab. Semua agama samawi di dunia mempunyai kitab suci masing-masing. Kitab-kitab yang digunakan dipanggil kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul pilihannya. Baik, sekali lagi kita ulang. Semua agama samawi di dunia mempunyai kitab suci masing-masing. Kitab-kitab yang digunakan dipanggil kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul pilihannya. Dari sinilah lahir 4 kitab yang kita tahu, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dari sinilah lahir 4 kitab yang kita tahu, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Agama samawi ialah agama yang bersumberkan wahyu dari Tuhan, dari Allah, bukan ciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala membimbing umatnya dengan menurunkan kitab-kitab yang mengandungi himpunan undang-undang dan peraturan-peraturan hidup kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Sekali lagi, agama samawi ialah agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan, yakni daripada Allah, bukan ciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala membimbing umatnya dengan menurunkan kitab-kitab yang mengandungi himpunan undang-undang dan peraturan-peraturan hidup kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Baik, inilah dalil akli. Dalil akal kita boleh berfikir dengan akal yang waras bahawa Allah Subhanahu wa taala sudah tentu menurunkan wahyu ataupun kitabnya kepada rasul-rasul yang diutuskannya kepada umat rasul tersebut. Sebagai apa? Sebagai panduan. Kitab tersebut sebagai panduan, peraturan, undang-undang untuk kehidupan manusia di dunia ni. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan kitab-kitab atau panduan, peraturan, sudah tentu manusia akan mencipta peraturannya sendiri. Masing-masing akan mendakwa peraturan dia lebih baik. Orang ni dia cipta undang-undang macam ni, dia kata undang-undang dia lebih baik yang boleh menjaga keamanan dan keselamatan manusia semuanya. Orang ni pula dia buat undang-undang yang lain pula, dia kata inilah undang-undang yang terbaik. Manusia akan mencipta undang-undang dan peraturannya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Allah yang mencipta manusia, maknanya Allah sudah tentu tahu apa saja keperluan manusia. Mana di atas pengetahuan Allah, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencipta manusia, lalu Allah Taala
tidak biarkan manusia begitu sahaja. Lalu Allah Ta'ala jadikan peraturan dalam kehidupan manusia itu, ada peraturannya. Melalui wahyunya. Wahyu ini maknanya disampaikan kepada Rasulnya, lalu wahyu-wahyu tersebut dihimpunkan, dibukukan, itu yang dia katakan kitab. Ada wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, tetapi tak banyak, tak dihimpunkan. Itu dipanggil suhuf-suhuf. Kita wajib juga beriman dengan suhuf-suhuf selain daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu wajib kita beriman dengan akal kita yang waras ini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta kita, sudah tentu Allah Ta'ala membuat peraturan untuk kita. Tidak Allah Ta'ala akan biarkan kita begitu sahaja pandai-pandai kita je, tak. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita kitab, iaitu peraturan untuk bagaimana cara untuk kita hidup di dunia ini. Sebab itu adanya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dinamakan kitab, iaitu peraturan dan undang-undang untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dan sekiranya manusia patuh kepada peraturan dan undang-undang yang Allah Ta'ala buat, berdasarkan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, khususnya Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Maknanya manusia bukan sekadar dia beramal dengan amal yang baik, tetapi dia akan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya untuk dia hidup di dunia ini. Baik, sebab itu kita selaku orang yang beriman wajib beriman sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala menurunkan agama yang dikatakan agama samawi. Samawi ini maknanya agama yang diturunkan dari langit. Sama', asal perkataan sama'. Samawi. Maknanya agama samawi ini agama daripada Allah. Ada agama-agama yang bukan daripada Allah. Itu agama yang dicipta oleh manusia. Tidak diistilahkan dengan agama samawi. Mana dia agama samawi? Agama samawi hanyalah Islam. Agama samawi hanyalah Islam. Yang bersumberkan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya membawa ajaran Islam. Sebab itu salah sekiranya ada di kalangan orang-orang yang menganggap bahawa Nabi Musa AS membawa ajaran Nasrani. Membawa ajaran Yahudi. Salah anggapan manusia bila mana beranggap bahawa Nabi Isa AS membawa ajaran Kristian. Tak. Agama Yahudi dan agama Kristian adalah agama yang dicipta oleh manusia, bukan agama samawi. Nabi Musa, Nabi Isa membawa ajaran Islam berdasarkan kepada kitab Taurat, berdasarkan kepada kitab Injil. Semuanya membawa ajaran Islam. Cuma yang berbezanya kitab-kitab, undang-undang yang ada di zaman Nabi masing-masing. Sebab itu kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Bukan sahaja Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang terdahulu, wajib kita beriman juga dengannya. Sekadar itulah kefahaman yang boleh kita ambil daripada akal kita untuk kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada manusia ini sebagai panduan hidup di dunia ini. Wallahu alam. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga para pelajar dapat memahaminya dan dapat menghayatinya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.